Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita di hari-hari akhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah kita dengan lebih sempurna. Dan walaupun siang kita sibuk dalam urusan kerja dan urusan masing-masing, kita patut tumpukan waktu malam lebih banyak untuk beramal, beribadat, baca Quran, dan supaya dapat kita menyempurnakan tugas ini la'allakum tattaqun ke tahap dan darjat tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari ini kita dapat liputan dalam negara dan luar negara tentang kedudukan COVID-19. Dulu kita rasa lebih tenang kerana keadaan lebih terkawal, tapi ternyata ada juga kebimbangan yang sekarang ini kerana jumlah yang diperolehi itu kian bertambah, dan kesan daripada sedikit kelonggaran yang saya faham, orang tahu nak balik kampung, hari raya dan sebagainya, tetapi ada kesan yang dilaporkan bila kita pulang ke kampung dan tidak mengkawal, dan ia merebak jangkitannya dan munculnya beberapa kluster baru. Di Malaysia umpamanya tadi yang kita paparkan, jumlahnya 7,009, yang baru 31, dan angka kematian mencecah 114. Tetapi saya ada beberapa liputan antarabangsa yang disiarkan dalam beberapa majalah antarabangsa. Saya berikan umpamanya rajah oleh majalah The Economist. Kalau saya teliti betul-betul gambaran yang diberikan oleh beberapa, ada juga teman saya mengatakan ia tidak serius seperti malaria dan sebagainya. Kita lihat sekarang kalau angka bulan April, ya, dia telah mengatasi hampir semua penyakit-penyakit utama. Diabetik kita lihat di situ, ya. Malaria masih ke bawah. Soal akibat dadah dan alkohol juga di bawah. Jadi dia telah mencatat angka yang agak tinggi. Maknanya angka kematian tertinggi bagi tahun 2020 ialah COVID-19, dan ia mengatasi barah payudara dan malaria. 235,000 nyawa telah terkorban akibat sakit ini, mengatasi semuanya SARS, Ebola dan lain-lain. Dan oleh demikian ada keperluan untuk kita lebih waspada, walaupun alhamdulillah kita bersyukur Malaysia belum sampai ke tahap yang begitu membimbangkan atau menjadi malapetaka, walaupun saya menggunakan malapetaka itu kerana dia telah menjalar ke banyak sangat kawasan dan menyentuh ramai penduduk-penduduk negara. Dalam laporan Bloomberg umpamanya Mei 21 ada disebut tentang perkembangan di negara China. Kemungkinan di kota-kota Shulan, Jilin dan Shenyang 100 juta orang penduduk akan mengalami berdepan dengan wabak COVID-19. Dan ini membimbangkan, selain daripada simptom atau petanda awal, Wuhan itu kembali menjangkiti penduduk di sana. Dan oleh demikian saya hanya menunjukkan, ya, daripada laporan ini bahawa beberapa saintis dan pakar perubatan negara China sudah menyatakan kebimbangan mereka kerana ada kembalinya wabak ini. Dalam laporan Fortune umpamanya, ya, dia menyebut tentang satu masalah lain yang juga terkesan di negara China, iaitu mutasi. Maknanya penyakit itu kekal dalam rangka besarnya, tetapi dijelmakan dalam bentuk pusingan mutasi yang baru. Dan ini menyebabkan kebimbangan pakar-pakar perubatan kerana
cara mengobatinya itu mungkin ada kelainan. Itu saya bukan ada kepakarannya, kemahirannya, tapi cuma menyatakan dari laporan itu kita jangan pandang remeh masalah ini, dan untuk menjaga keselamatan kita haruslah waspada. Kalau di kampung, di surau, di mana-mana lah tempat kerja, jangan kita anggap perkara ini enteng dan boleh kendorkan syarat-syarat tentang topeng dan juga jarak atau pembatasan sosial. Dalam laporan Al Jazeera semalam disebut umpamanya angka kematian itu lebih, iaitu 325,000. Saya kena semak kerana ini ada percanggahan sedikit dengan angka yang disebut dalam ekonomis. Tetapi yang sangat memprihatinkan ialah kerana ada kes baru 106,000 dalam tempoh 24 jam. 106,000 kes positif coronavirus dalam tempoh 24 jam menurut Badan Kesihatan Sedunia, WHO. Jadi pandemik ini kalau mengikut WHO belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jadi saya hanya nak manfaatkan waktu pengantar ini untuk mengingat kita menjelang Aidilfitri Mubarak. Janganlah kita rasa keadaan sudah selesa, angka kematian sudah berkurangan, kes-kes yang dikenal pasti positif itu juga berkurangan, maka kita boleh agak merasa tenang dan lebih longgar peraturan kita. Ini akan menyebabkan kita harus akan menghadapi satu masalah baru. Jadi sementara ada kelonggaran, jangan ini terpulang kepada rakyat, masyarakat biasa seperti kita untuk lebih waspada.